سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghanina bi halalin haramin wa min siwak bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasruqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasifu suwayullah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif an tuhimala dunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmalani. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni untuk surau Taman Kasawari, Pakman Kasawari, Balakong, insyaAllah. Mohon share kan, insyaAllah. Sama-sama kita share kan. Sama-sama kita share kan. Sama-sama kita share kan. Mohon share. Taman Kasawari, Pakman Kasawari, Pakman Kasawari, Balakong, insyaAllah. Tak dapat lagi. InsyaAllah malam ni untuk surau Taman Kasawari, Pakman Kasawari, Balakong, insyaAllah. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Sambung ayat 229, yakni bab tentang cerai dan rujuk. Bab cerai dan rujuk ayat 229. Hebatnya Al-Quran sampai ditunjukkan bab cerai dan rujuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihu bi ihsani wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima aftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim.
surah Baqarah ayat 229 yang bermaksud talak, yakni yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kedua-duanya, yakni suami dan isteri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali, yakni bimbang bahawa kedua-duanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka mereka tidak berdosa ke atas bayaran yang harus diberikan, yakni oleh isteri, untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kita bab rujuk dan talak. Kupasan ayat ini, asbabun nuzul ayat ini, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dengan Hisham bin Urwah daripada ayahnya bahawasanya ada seorang lelaki yang berkata kepada isterinya, aku tidak akan pernah menceraikanmu untuk selama-lamanya, dan tidak juga mencampurimu untuk selama-lamanya. Bagaimana hal itu boleh terjadi? Tanya isterinya. Maka dia menjawab, aku akan menceraikanmu hingga apabila tempoh iddahmu sudah dekat. Aku akan merujukmu kembali. Kemudian wanita itu datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Bagaimanakah keadaan terbaik untuk menguruskan konflik rumah tangga? Jika berlaku pertelingkahan, adakah perlu berbaik atau berpisah sahaja? Jika mahukan perpisahan, sesungguhnya Allah SWT telah berikan panduannya. Allah SWT menjelaskan bahawa perpisahan itu adalah getir dan berat, ibarat mahu memutuskan suatu perjanjian yang telah termeterai, juga seperti mahu memutuskan tali yang kukuh ikatannya. Memang berat, memang berat bab cerai ini. Allah pun tak suka, sebenarnya. Apabila seseorang itu bernikah, ia ibaratkan termeterai sebuah perjanjian yang berat, yang menemukan atau menjodohkan kita dengan pasangan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya telah disusun oleh Allah. Jika ditakdirkan untuk berpisah, ia juga ada susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua pun kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita tahan, tak boleh kita bendung. Apa yang berlaku tetap akan berlaku ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. At-talaqu marratan. Talak, yakni tidak yang dapat dirujuk itu ada 2 kali. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa seorang suami itu memiliki hak untuk mentalakkan dan merujuk isterinya hanya untuk 2 kali, iaitu pertama dan yang kedua, tapi tidak lagi talak ketiga. Ayat ini memansuhkan perbuatan masyarakat jahiliah sebelum Islam, di mana dahulu para suami telah menceraikan isteri mereka dan kemudian sebelum habis iddah mereka telah rujuk kembali. Mereka melakukan perkara-perkara ini banyak kali kerana bertujuan untuk menyeksa isteri mereka. Tu Allah jaga umat Islam yang kaum hawa, iaitu muslimah. Jadi Islam telah mengajar umatnya supaya jangan bermain-main dengan talak. Kalau sudah menceraikan si isteri sebanyak 2 kali, maka haruslah berhati-hati. Kerana jika berlaku talak untuk kali ketiga, sudah tidak boleh untuk merujuk semula. 3 kali peluang, 2 kali peluang, kali ketiga last. Maksudnya tak boleh main-main dengan bab talak.
Kalau sungguh, dia jadi sungguh. Tu. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihu bi ihsan. Ni setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Maksudnya jika mahu berbaik semula selepas talak 1 atau 2, masing-masing mesti tahu tanggungjawab bima'rufi, iaitu bermaksud kena tahu betul-betul bertanggungjawab bagi kedua-dua pihak, baik dari segi komunikasi ataupun perbelanjaan dan memahami psikologi. Ini adalah tanggungjawab kedua-dua belah pihak untuk mengelakkan kesilapan berulang kembali. Bila masuk yang pertama, kedua, maksudnya sama-sama berhati-hati. Kalau tidak, sama-sama menginaya diri sendiri. Akan terjadi yang ketiga. Bila dah jadi yang ketiga, habislah. Tu. Jika mereka hendak bercerai, mestilah dengan ihsan. Ihsan yang maksudnya dengan cara yang terbaik. Maksud dengan cara baik ialah itu adalah perlu ikut syariat. Kahwin dan perceraian itu biasa berlaku, kerana tidak semestinya pasangan itu serasi apabila sudah berkahwin. Sebelum kahwin nampak serasi. Selepas kahwin payah juga nak di-managekan. Kadang-kadang sudah bernikah barulah tahu perangai masing-masing. Yang penting kita ikut undang-undang Islam dan jangan derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika berkahwin pun perlu ikut cara Islam yang digariskan, maka jika cerai pun harus mengikut cara Islam juga. Jangan ikut perasaan. Ni bila ikut perasaan, dia akan langgar undang-undang Allah. Dia tak kira siapa. Tu bila bab Islam, pendidikan tu bermula daripada pemilihan pasangan. Yang wajib, yang paling utama pasangannya Islam juga. Pasal apa? Kita dah Islam, mesti cari yang Islam juga. Betul, kalau yang belum Islam, pastikan dia dah Islam ataupun memang mau bab Islam. Jangan dibiarkan selain daripada Islam. Bila dah berlaku selain daripada Islam, macam-macam akan berlaku. Bagaimanakah perpisahan? Bagaimanakah berpisah dengan cara yang baik dan ihsan? Pertama, memberi nafkah. Nafkah tu diberi walaupun dah berpisah. Yang kedua, tidak mengeluarkan kata-kata nista kepada pasangan masing-masing. Selepas bercerai, jangan menghina, yakni mengutuk dan sakit menyakiti. Yang ketiga, tidak menjaja kisah suami dan isteri serata kampung. Yang keempat, tidak mengaibkan kesalahan dan keburukan orang lain, termasuk bekas pasangan kita, kerana pasangan itu walaupun sudah bercerai, mereka masih lagi boleh berbaik. Tambahan pula, jika ada anak untuk diberi kasih sayang, maka jangan burukkan keadaan dan potong jambatan antara keduanya. Walaupun dah bercerai, kena pula ada anak, pastikan kita teruskan hubungan dengan anak tersebut, tanggungjawab dengan anak tersebut. Jangan sampai berpecah belah. Yang jadi masa anaklah tersepit di tengah-tengah. Kena ingat ya. Pertama, berpisah cara baik ialah pertama, memberikan nafkah. Kedua, tidak mengeluarkan kata-kata nista kepada pasangan masing-masing. Selepas bercerai, jangan hina, jangan kutuk, jangan sakit menyakiti. Dah cerai tu memang dah takdir, dah tertulis. Tapi pastikan kita ikut yang diajar oleh Islam, itu bab baik dan ihsan. Tidak menjaja kisah suami dan isteri serata kampung. Ni jangan ceritakan pula. Masuk dalam WhatsApp, masuk dalam grup perangai suami, perangai isteri. Silaplah.
Yang keempat, tidak mengaibkan kesalahan dan keburukan orang lain, termasuk pasangan sendiri. Antara yang empat. Wala yajillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Manakala hadiah-hadiah yang telah diberikan, janganlah diambil kembali. Lebih-lebih lagi mas kahwin. Sebaik saja berlakunya persetubuhan, maka mas kahwin itu menjadi milik isteri sepenuhnya. Jika berlaku penceraian selepas itu, maka para suami tidak berhak untuk meminta agar mas kahwin itu dikembalikan kepadanya. Dan tidak halal mengambil pemberian secara senyap-senyap tanpa ada perbincangan. Tidak halal. Janganlah disebabkan marah dengan penceraian, maka dia minta balik apa yang telah diberikan. Dalam budaya masyarakat Melayu pun, perbuatan buruk ini dipanggil buruk siku. Dah bagi, minta balik. Dia punya peribahasa dia, buruk siku. Cukuplah. Dah adalah peribahasa tu. Menimbulkan perangai yang tak elok. Dalam ayat ini juga Allah SWT telah menggunakan kalimah hudud. Yakni hudud adalah undang-undang, hukum yang Allah SWT tetapkan. Hudud bukan hanya berkaitan dengan perkara atas kesalahan jenayah, tetapi hudud boleh juga disebut sebagai had yang dikenakan dalam cara hidup Islam, termasuk dalam perkara nikah dan cerai. Ramai yang berlaku zalim dalam rumah tangga sendiri, dan sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Bukan Allah yang zalim, dia sendiri yang zalim pasal melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tuduh orang zalim. Kita kadang-kadang tak perasan langgar maksiat dengan Allah Ta'ala, kita tergolong dengan orang-orang yang zalim. Oleh itu jangan sama sekali melanggar hudud, yakni aturan Allah dalam urusan rumah tangga, terutamanya dalam bab nikah dan cerai. Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran keras kepada mereka yang melanggar hukum yang telah digariskan. Hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala buat, kita perlu ikut dan jangan hanya sekadar membaca sahaja. Quran baca tapi hukum Allah Ta'ala tak hendak ikut. Tu, kena kendong kita. Jangan main-main dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Orang yang melanggar hukum Allah Ta'ala, langgar hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, dia dikategorikan orang-orang yang zalim. Zalim dengan diri dia sendiri, zalim dia dengan orang lain. Apakah mesej yang dipelajari dalam ayat ini? Ayat 229. Pertama, talak walaupun dibolehkan, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukainya. Ingat tu. Betul, ada jodoh, tak ada jodoh, tapi yang penting cubalah cari jalan yang terbaik. Jangan sampai kita bercerai-berai. Ini yang paling hebat yang Allah tak suka, iaitu talak. Walaupun dibolehkan, kalau dah cukup masa, dah tak boleh juga, boleh digunakan talak. Yang kedua, mesej ayat ini, talak yang masih boleh dirujuk hanyalah 2 kali. Perempuan yang telah ditalak 3 kali tidak halal untuk dirujuk kepada suaminya sampailah dia bernikah lagi dengan lelaki lain dan suami yang baru itu menceraikannya atau meninggal dunia. Baru dikahwinkan balik pada yang suami asal. Syaratnya dia sudah bernikah sekali lagi. Kemudian bercerai. Kemudian satu lagi yang dah mati, dia boleh dikahwini oleh bekas suami yang dulu.
Dibolehkan khuluk bagi wanita yang tidak suka untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya. Tu. Yang keempat, mematuhi batasan-batasan segala ketentuan Allah dan tidak melanggarnya. Jaga undang-undang Allah Ta'ala. Ada batas-batasannya. Ada syariat dalam undang-undang perkahwinan. Semuanya ketentuan Allah Ta'ala dan jangan kita melanggarnya. Haram melakukan kezaliman. Ada 3 kezaliman yang dilakukan. Pertama, kezaliman yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia zalim dengan Allah Taala. Walau Allah sayang dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Ghani, Ya Muni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Azim. Allah sayang dia. Bila Allah sayang dia, Allah bagi macam-macam. Tapi dia sombongnya manusia. Dia zalim antara dia sebagai hamba dengan sesamanya. Itu kezaliman dia. Kezaliman yang kedua. Tadi kezaliman yang terjadi antara seorang hamba dengan Allah SWT. Yang kedua, kezaliman yang terjadi antara seorang hamba dengan sesamanya. Sesama dia buat kezaliman. Macam-macam kezaliman. Dan yang ketiga, kezaliman yang terjadi antara seorang hamba dengan dirinya sendiri, iaitu dengan mengerjakan perbuatan maksiat dan dosa. Kezaliman terjadi antara seorang hamba dengan diri dia sendiri, iaitu dengan mengerjakan perbuatan maksiat dan dosa. Bukan orang lain, diri dia sendiri. Antaranya dia tahu ada majlis ilmu, dia tahu dia jahil, dia tak nak duduk majlis ilmu, dia zalim. Dia tahu tajwid Quran, dia tahu hafazan Quran, dia tahu surah, tapi dia tak baca sehari 100 ayat. Dia dikategorikan zalim. Bukan dengan orang lain, dia dengan diri dia sendiri. Habis cerai talak, masuk ayat 230 muka surat 279, cerai lagi, bab cerai dengan talak 3. Allah, jangan main-main dengan talak ni. Ya. Tengok ayat dalilnya, ayat 230, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in talaqaha wa fala tajillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah wa tilka hududullahi mubayyinuha liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kemudian jika dia menceraikannya, yakni setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia bernikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi kedua-duanya, iaitu suami pertama dan bekas isteri, untuk menikah kembali jika mereka bersependapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan Allah kepada orang-orang yang berpengetahuan. Cerita bab talak 3, Al-Baqarah ayat 230. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan hukum bagi suami yang menceraikan isterinya dengan talak 3. Terdapat dalam kalangan suami yang tidak dapat mengawal perasaan marah, iaitu melafazkan talak 3 kepada sekaligus dan kemudiannya menyesal, maka isterinya itu tidak halal baginya, tidak boleh merujuk kembali kepada isterinya lagi. Bila rujuk talak 3, tak boleh patah balik lagi dah, selesai terus, kecuali ada nikah daripada bab isterinya. Jika suami tersebut ingin rujuk juga, maka bekas isterinya hendaklah bernikah dengan orang lain terlebih dahulu.
Dan perkahwinan tersebut adalah atas dasar suka sama suka. Kemudian apabila telah diceraikan wanita tersebut, maka suami yang pertama boleh merujuk semula dengan perkara yang merujuk semula, dan perbuatan sedemikian adalah harus dan tidak berdosa. Tu. Ya. Tapi jangan buat Cina buta. Bila Cina buta, tak ada, susahlah. Ya, niat lain sebenarnya, niat nak betul-betul nak nikah balik. Ada pun yang diistilahkan sebagai Cina buta adalah di mana seorang lelaki diupah untuk mengawini bekas isterinya, kemudian diceraikan wanita tersebut agar akan boleh berkahwin dengan suaminya. Ini tidak dibenarkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang lelaki yang menceraikan isterinya dengan talak 3. Wanita itu menikah kembali dengan lelaki lain. Kemudian lelaki itu menceraikan sebelum menyetubuhnya. Lalu ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh lagi bagi bekas suaminya yang pertama merujuk kembali? Maka Rasulullah SAW juga bersabda, tidak, sehingga dia, yakni suami kedua itu, merasakan al-usailah, yakni madunya. Jadi sebagai pengajaran, apabila berkahwin, jagalah hak masing-masing dengan sebaik mungkin. Jangan mudah untuk mahu bercerai apabila berlakunya konflik atau pertelingkahan, dan kemudiannya hendak kembali semula. Suami juga hendak fahami tanggungjawab dan tugas sebagai pemimpin. Jangan berasa ego. Bila telah berkahwin, hendaklah berbuat kebaikan terhadap isteri, anak-anak dan keluarga untuk mencontohi Nabi SAW. Seorang suami apabila ingin menceraikan isterinya, dia perlu tahu akan kesan kepada isteri, anak dan keluarga. Penceraian yang tidak berdasarkan takwa dikhawatiri tidak berpeluang untuk berjumpa pasangannya besok di syurga nanti. Langsung tak berjumpa. Allah, kena renung-renung buat ni. Penceraian hendaklah berteraskan kepada takwa seperti Zaid bin Hanaf Haridah, yang mana dia pernah berkahwin dengan Zainab binti Jahsh, namun kemudian berpisah dengan ma'ruf. Justru jangan kami main dengan perjanjian berat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasti kita akan bertemu. Sudah pasti kita juga tidak akan mahu anak-anak perempuan kita dinikahi oleh orang lelaki yang tidak berpandukan Al-Quran di dalam kehidupannya. Itu yang penting. Jangan sibuk graduate, dah dapat diploma, dah dapat degree, terus nak nikahkan anak perempuan. Janganlah. Pastikan dia berilmu. Pastikan dia ada pasangan yang betul-betul tahu bab agama, tahu bab Al-Quran. Hidupnya berpandukan dengan Al-Quran. Jangan kita biarkan anak kita berkahwin orang yang derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan automatik, kata ulama, kita memutuskan secara sukarela dengan putuskan silaturahim, iaitu perhubungan kita dengan anak kandung kita sendiri. Pasal apa? Kezaliman kita, memberi ataupun menikahkan anak kita dengan orang yang derhaka dengan Allah, orang yang hidup tidak berpandukan dengan Al-Quran dalam kehidupannya. Allah, Tuhan, zalimnya kita. Kita ingatkan bahagia anak kita, rupanya kita menzalimi dia. Tolong tuan-tuan, mohon sama-sama kita berdoa, carilah jalan untuk anak-anak kita yang akan datang ni, untuk biarlah dapat pasangan yang berpandukan dengan Al-Quran. Sebab tu Tuan Guru Datuk Ismail Kamil selalu mengulangkan, pendidikan Islam tu bukan bermula daripada lahirnya anak tersebut. Ia bermula daripada pemilihan pasangan tersebut. Pilih pasangan yang hebat di sisi Allah Ta'ala, yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Kita akan menerbitkan lagi satu lagi generasi yang hebat, yang berpandukan dengan Al-Quran. InsyaAllah. Resolusi ayat Al-Baqarah 225 hingga 230
Yang pertama, jangan main-main dengan sumpah ataupun dengan bersumpah. Ya, jangan main-main dengan bab sumpah. Ya, pasal sekarang ramai orang suka bab sumpah, declaration dan macam-macam. Ini zaman sekarang. Yang kedua, fahami tanggungjawab suami yang sebenar. Bila jadi pemimpin, fahamkan apa yang kita nak dipimpinkan. Yang ketiga, fahami istilah talak dan khuluk agar berinstitusi keluarga kita terjaga. Mudah-mudahan tu talak dan khuluk kita, mudah-mudahan dapat diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya jagalah keluarga kita, jangan sampai bercerai-berai. InsyaAllah dengan ada Quran, dengan panduan Quran sekarang ni, dengan adanya My Quran Time, biarlah kita diberkati kehidupan kita sekeluarga. Pasal apa? Membudayakan, menghidupkan Al-Quran. Dari bawah sampai atas kita masih dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan jumpa nanti ayat 231 hingga 232, kewajipan lelaki terhadap isteri yang ditalak dan hak perwaliannya untuk nikah. Tu 231, 232. Dan ayat 223, mengupah orang yang menyusukan bayi masa penyusuan dan nafkah anak, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW contohnya. InsyaAllah mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri, saya ucapkan ribuan terima kasih pada Surau Pakmen Kasawari Balakong, Tuan Daud, Tuan Tono, mohon ampun dan maaf. Sampaikan salam surau di sana. Berdoalah kita sampai jumpa tahun depan untuk kita teruskan kuliah bukan online, mohon kita dapat kuliah offline, siaran langsung terus di surau. Rindu sangat dengan surau ataupun masjid sekarang. Mana yang baik pada Allah Ta'ala, yang lemah saya, kita sudahi surah Al-Fatihah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbid imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishariyana wa qdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahi al-kafi. Bismillahi al-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala bis samai was-sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Tahassanna bil jabarut wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri kulli dabbah anta
اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني ولا اهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر كل داء. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني ولا اهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه ذنوب الا انت تحسن بالجبر وتحسن الملك الذي لا يموت يصرف عنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير. اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله وللرسول من اللهم اغننا بحلال حرام ومن سواك باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah. Terima kasih pada Surau Taman Kasawari, Pak Man Kasawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.